Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, brother sisters yang sedang menonton maupun mendengar sesi sinar ilmu, anjuran interaktif dakwah dan training, dakwah dan tarbiyah IDT, terlebih dikenali sebagai IDT, yang sudi untuk saya ucapkan terima kasih kerana sudi untuk menjemput untuk membincangkan beberapa sesi selama mungkin 4 bulan setiap hari Khamis jam 8 malam berkaitan dengan ilmu kewangan Islam. Saya sebutkan kewangan Islam 101. Ada banyak benda yang kita akan kupas dan rata-ratanya audien daripada page ini adalah rakan-rakan mualaf kita yang mungkin baru ingin ambil peluang dan ambil tahu berkaitan dengan topik ini. Di sebalik 1001 persoalan yang mungkin anda ada, terutamanya berkaitan dengan kewangan lah, kita juga akan membincangkan setiap kali sesi satu topik yang khusus, supaya pembelajaran dan perkongsian ini adalah lebih berstruktur berbanding kita hanya membincangkan tanpa hala tuju. Dan saya harap perkongsian ini ada manfaat pada rakan-rakan mualaf kita yang baru mungkin nak berkenalan dengan topik ini, dan begitu juga dengan siapa saja di luar sana yang mungkin pertama kali mendengar apa-apa sahaja berkaitan dengan kewangan Islam. Ada yang mungkin beranggapan bahawa kewangan adalah kewangan, tak ada agama dan sebagainya. Itu mungkin betul untuk risiko, tetapi berkaitan dengan kewangan kita jelas berkaitan dengan belanjawan kita di dalam Quran maupun sunnah ada petunjuk-petunjuk yang perlu kita telusuri, kita belajar berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita menguruskan keuangan kita. Belanjawan ataupun perancangan adalah satu benda yang lebih besar, dan ya kita akan sentuh sedikit berkaitan dengan belanjawan ataupun kewangan peribadi, insya-Allah. Dan untuk sesi yang pertama kali ini, saya hanya sekadar ingin berkongsi dengan brother sisters, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian berkaitan dengan kenapa subjek ataupun topik ini adalah penting. Kenapa benda ini penting? Sekurang-kurangnya kita tahu bahawa kita tidak dapat lari daripada topik ini dalam kehidupan seharian kita. Setiap hari kita melakukan ataupun membuat transaksi. Ada transaksi yang kita lakukan, ada kontrak yang kita meterai, kita execute, kita transact, semua apa sahaja apabila kita menggunakan duit kita saban hari, kita melakukan transaksi, maka kita berada di dalam topik ini. Okey. Sebab itu jika kita belajar tentang fiqh ibadah umpamanya, kita akan gunakan ilmu-ilmu kita itu berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan solat, apabila kita melakukan ibadah. Begitu juga dengan ilmu ini, iaitu satu cabang. Kewangan Islam merupakan satu cabang dalam topik sebenarnya, atau erti lain namanya ialah fiqh muamalat. Bagaimana satu fiqh berkaitan dengan muamalat antara kita sesama manusia. Dalam fiqh ibadah
Fokusnya ialah berkaitan dengan ta'abudi, berkaitan dengan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Dan sekarang kita belajar tentang bagaimana cara bermuamalat yang sepatutnya, yang seharusnya berdasarkan apa yang diajarkan di dalam Quran, Sunnah dan Islam. Maka kita dalam sesi-sesi akan datang, insya-Allah kita akan belajar juga tentang asas-asas kontrak dalam fiqh muamalat yang berkait. Fokus saya ialah yang berkait dengan rutin harian kita, supaya kita sentiasa boleh relate, boleh kaitkan dengan perjalanan hidup kita, transaksi harian kita. Dan juga saya yakin tidak ada seorang pun yang para pendengar sekalian yang boleh kata bahawa dia tidak melakukan apa-apa transaksi ataupun tidak terlibat dalam apa-apa instrumen dan sebagainya. Apatah lagi dalam keadaan moden, zaman moden sekarang ini, kita terlalu banyak produk dan perkhidmatan dan kita ada sangat banyak instrumen-instrumen yang perlu kita faham berkaitan dengan topik ini. Sebab itu selalunya kita mungkin didedahkan dengan halal dan haram dalam bab contohnya makanan dan umpamanya, maka dalam bab kewangan juga ada halal dan haramnya. Begitu juga dalam bab contohnya makanan, umpamanya ada halal haramnya, maka dalam keuangan pun juga ada halal dan haramnya. Dan semua itu jelas telah diberitakan kepada kita melalui dalil dan nas-nas yang jelas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan maka penting untuk sekurang-kurangnya kita dapat membezakan dalam kita melakukan transaksi bab halal dan bab haram. Okey. Penting untuk kita faham perkara ini bila kita berbicara tentang fiqh, apa yang kita bagaimana kita memahami sesuatu perkara dalam bab bermuamalah. Perkataan fiqh itu sendiri mengingatkan saya dengan sebuah hadis yang masyhur dalam Bukhari dan Muslim. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi SAW bersabda, man yuridullahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah Subhanahu Taala inginkan, kehendaki bahawa beliau itu mempunyai kebaikan. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ada perkataan yufaqihu fid din di situ, iaitu Allah Subhanahu Taala akan fahamkan kita dalam bab beragama ini, bagaimana cara beragama ini. Hadis ini kita boleh guna pakai dalam semua bidang dan bukan sahaja dalam bab kewangan ini. Maka apabila Allah SWT inginkan kebaikan pada kita, maka Allah SWT akan berikan kita ilmu yang benar, ilmu yang ilmu Islam yang betul. Contohnya, jika saya boleh analogikan, contohnya dalam bab fiqh ibadah. Saya yakin semua kita yang mendengar mungkin tahu bahawa contohnya kalau seseorang itu bermusafir. Apabila seseorang itu bermusafir, dia akan contohnya boleh melakukan solat qasar dan solat jamak umpamanya. Ini contoh. Qasar pendekkan, jamak himpunkan. Apabila seseorang melakukan solat qasar dan jamak, dia melakukan atas dasar ilmu, kerana dia faham dia sedang bermusafir. Okey, ada syarat-syarat dia telah memenuhi syarat-syaratnya, maka dia boleh melakukan solat qasar dan jamak umpamanya, ataupun solat qasar sahaja, ataupun qasar dan jamak lah. Selalunya kita faham qasar dan jamak. Bayangkan tuan-tuan, brothers and sisters, apabila seseorang itu melakukan solat, dia tidak ataupun dalam permusafiran dia tidak melakukan qasar dan jamak kerana dia tidak pernah belajar. Dia tidak tahu adanya qasar dan jamak itu. Okey, adanya rukhsah dalam erti kata keringanan untuk seseorang yang bermusafir, berjalan jauh dengan tujuan, dengan niat yang baik, maka dia boleh memendekkan ataupun menghimpunkan solat dia. Okey, kita belajar perkara ini dalam fiqh ibadah, dalam fiqh. Walaupun dia tidak tahu dan dia tetap solat seperti biasa, ataupun dia solat yang ikut imam umpamanya, sah atau tidak solatnya? Selalunya saya akan tanyakan, sah atau tidak? Rata-rata kita tahu bahawa tidak ada masalah, solatnya masih sah, dia masih boleh melakukan solat seperti biasa,
cuma dia tidak mengambil keringanan yang diberikan. Atas sebab apa? Sebab dia tidak diberikan nikmat ilmu untuk mengambil peluang rukhsah tersebut, keringanan tersebut. Maka daripada situlah kita boleh lihat pentingnya ilmu itu hanya satu topik lah. Kalau kita nak bawa contoh dalam bab kewangan, saya pernah didatangi seorang waris bertanya tentang hukum bolehkah dia mengambil pampasan insurans yang dibeli oleh pasangannya sewaktu hidup, bernilai agak banyak lah pampasan insurans ini. Sedangkan kita tahu bahawa mengikut hukum, malah Majlis Fatwa Kebangsaan pun telah keluarkan hukum berkaitan dengan pampasan insurans ini, yang mana yang boleh diambil oleh waris hanyalah wang pokok yang disalurkan kepada syarikat insurans tersebut. Maka sekiranya contohlah kita ambil seseorang itu membeli polisi insurans bernilai 1 juta. Okay. Apabila polisi ini 1 juta, katalah dia bayar sebanyak 500 ringgit sebulan, contoh. So maka selepas 5 bulan yang dia telah bayar kepada syarikat insurans ini ialah 2,500. Dia dah bayar 2,500 untuk satu polisi yang berjumlah 1 juta ringgit. Namun sayangnya apabila dia meninggal dunia, polisi insurans itu tidak boleh dimanfaatkan kerana dia dianggap sebagai harta yang tidak patut syariah, yang diperolehi dengan cara tidak patut syariah. Maka dia mengganggu perancangan ataupun perancangan perwarisan dia, hartanya, apabila warisnya tidak boleh memanfaatkan polisi insurans tersebut. Ini sangat merugikan. Sebab itu kalau tadi kita tengok dalam analogi qasar dan jamak, walaupun dia tidak buat qasar dan jamak, tapi dia masih boleh solat biasa dan solatnya masih sah. Tapi dalam keuangan ini, bayangkan kerugian yang terpaksa ditanggung oleh waris kerana seseorang itu tidak mungkin mempunyai ilmu ataupun informasi berkaitan dengan halal haram dalam kewangan, menyebabkan dia membeli polisi insurans yang mana mungkin kita akan ada satu tajuk khas berkaitan dengan apa beza insurans dengan takaful. Kenapa insurans dihukumkan sebagai haram, kenapa takaful dihukumkan sebagai halal. Ini kita akan bincang panjang lebar nanti kalau ada topik yang khusus untuk membincangkan perbezaannya. Tapi apa yang nak diceritakan di sini ialah supaya kita dapat membezakan. Maka yang jika tadi berkaitan dengan sah atau tidak sah solat, dalam kes ini adalah satu kes yang sangat penting untuk kita lihat bagaimana kerugian waris yang terpaksa tanggung disebabkan oleh pembeli polisi tidak mempunyai maklumat ataupun ilmu berkaitan dengan halal haram dalam kewangan. Kalau mengikut fatwa, keluarga tersebut hanya boleh mengambil wang pokok, maknanya jika dia hanya baru membayar 2,500, maka hanya daripada 1 juta itu hanya 2,500 sahaja yang boleh pihak waris manfaatkan, kerana itulah wang pokok yang dibayar kepada syarikat insurans. Betapa besarnya kesan kepada peninggalan harta pusaka yang jika dia menyumbang kepada takaful, maka waris itu boleh mendapat harta pusaka bernilai 1 juta dengan polisi takaful 1 juta. Itu contoh beza bagaimana impaknya, bagaimana kesannya terhadap kewangan. Dan kita juga boleh lihat bagaimana sebenarnya jika kita bercakap tentang keuntungan umpamanya, keuntungan yang ingin kita perolehi itu mestilah juga dalam kaedah yang betul. Dalam bahasa
mudahnya apa sahaja yang kita nak telan ke dalam mulut kita mestilah benda yang halal. Maka begitu jugalah dengan kaedah yang kita perlukan, kaedah yang betul, pendapatan kita, simpanan kita, cara kita berhutang, semuanya kita nak pastikan perkara ini adalah halal. Halal dan apabila dia halal, kita mengharapkan keberkatan Allah Subhanahu Taala ke atas cara pengurusan kewangan kita. Dan dengan harapan itu kita harap apabila diberkati, barulah hadirnya ketenangan, kebahagiaan, dan kita bersyukur dengan harta yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Maka di sini pentingnya, tidak semestinya seseorang itu perlu menjadi faqih. Kita bukan nak semua orang boleh menjadi mufti dan berfatwa, tetapi sekurang-kurangnya apabila dia cakna ataupun dia ambil berat berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan keuangan halal dan haram ini, maka dia memberi satu jalan untuk dia menguruskan kewangan ataupun belanjawan dia dengan cara yang halal, dengan cara yang diredai. Bercakap tentang pengurusan kewangan itu sendiri, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pertama kali contohnya mendengar apakah wujud kewangan Islam ini, kenapa, apa bezanya dengan kewangan konvensional. Sebenarnya kita boleh lihat, saya tidak pasti jika pernah ditulis oleh mana-mana penulis berkaitan dengan perancangan kewangan, bahawa pengurusan kewangan itu sendiri sebenarnya pernah ataupun telah diajar secara sistematik di dalam agama Islam, dalam bab ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunat. Nanti kita pergi kepada contoh-contohnya. Contohnya, jika kita contohnya dalam amalan bersedekah. Dalam amalan bersedekah, seseorang itu hanya boleh memberi ataupun menghadiahkan sedekah, ataupun menghadiahkan ataupun menyumbang sesuatu yang dia telah miliki. Okay? Saya rasa semua kita faham logiknya. Begitu juga dalam fiqh, kita tidak boleh ambil barang orang lain dan kita sumbangkan, ataupun kita ambil barangan milik orang lain dan kita hadiahkan. Tak boleh. Dia mesti bermula dengan harta yang kita miliki dan kita menganggap ia adalah satu lebihan yang boleh kita hadiahkan. Maka untuk kita mempunyai sebarang harta lebihan yang kita nak hadiahkan, ataupun untuk kita mempunyai kemampuan untuk membeli sesuatu untuk dihadiahkan, maka itu juga sebenarnya secara tak langsung wujudnya ilmu pengurusan kewangan di situ. Okay? Dalam Islam, contohnya mestilah disedekahkan daripada harta yang halal, ataupun jika nak hadiahkan mestilah barang yang halal. Okay? Itu satu contoh. Begitu juga dengan contoh kalau kita tengok dalam bab zakat. Dalam bab zakat, ataupun ada yang terjemah sebagai sedekah yang wajib. Okay? Sedekah yang wajib dalam Islam. Dalam bab zakat, kita tengok antara syarat-syaratnya ialah daripada syarat-syarat yang lain, contohnya cukup haul, cukup tempoh, dan cukup nisab, cukup kadarnya. Dan apabila contohnya dua syarat ini dipenuhi, okay, contohnya apabila seseorang itu mempunyai lebihan wang yang dia simpan selama setahun, maka duit tersebut, harta tersebut tertakluk kepada zakat 2.5%. Maka di sini sebenarnya kita juga lihat secara tak langsung pengurusan kewangan yang diajar di dalam Islam. Seseorang yang mempunyai lebihan, okay, lebihan daripada kadar yang ditetapkan, yang mana pusat zakat akan keluarkan kadar nisabnya, kadar secara tak langsung bersamaan dengan 85 gram emas umpamanya, akan tertakluk kepada zakat. Okay? Maka di sini Islam juga mengajar bagaimana kita seharusnya menguruskan kewangan kita apabila kita mempunyai lebihan harta
yang mungkin tidak digunakan. Contohnya kita ada banyak duit, kita simpan saja dalam peti besi, dan ianya cukup haul, cukup nisab, maka tertakluk pada zakat. Begitu juga dengan contohnya zakat pendapatan, macam-macam. So ini semua secara tak langsung lagi adalah pengurusan kewangan. Okey. Begitu juga dengan contohnya ibadah korban. Okey, kita akan mungkin dalam bulan depan kan, kita akan menghadapi menyambut Idul Adha, hari raya kurban. Sinonimnya hari raya kurban. Untuk seseorang itu melaksanakan ibadah ini, hari raya ataupun sama ada membeli satu bahagian lembu ataupun membeli seekor kambing untuk ibadah korban ini, semestinya seseorang itu memerlukan harta, iaitu yang dimilikinya, contohnya untuk dia melakukan ibadah korban. Maka ini sekali lagi menunjukkan dalam Islam kita perlu ada menguruskan duit kita untuk kita melakukan sesuatu ibadah. Kita perlu menguruskan duit kita dengan baik. Dan mustahil jika bukan mustahil lah, maknanya sukar untuk seseorang itu yang contohnya tiba-tiba dia nak melakukan ibadah korban kalau dia tidak mempunyai simpanan, dia tidak mempunyai harta lebihan. Maka dia akan memberi kesan kepada niat baik dia untuk melakukan ibadah. Okey, maka sekali lagi dalam Islam menunjukkan bahawa pengurusan kewangan secara Islamik adalah penting. Begitu juga dengan ibadah yang kita sedia maklum, umrah, melakukan umrah atau apatah lagi melakukan haji. Ibadah umrah dan ibadah haji ini memerlukan kita menyimpan, kan, dalam Quran disebut tentang kemampuan. Dibahaskan panjang lebar apa yang dimaksudkan dengan mampu. Kemampuan itu apa? Apa yang dimaksudkan dengan mastata'tum? Maknanya seseorang itu mempunyai kemampuan untuk melakukan ibadah haji bukan sahaja dari sudut fizikal, mungkin seseorang itu kuat ataupun maknanya sihat, tetapi dia juga mesti mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh untuk dia membelanjakan, untuk dibawa belanja untuk melakukan ibadah umrah ataupun haji. Ini sekali lagi menunjukkan bahawa dalam Islam ilmu pengurusan kewangan itu telah pun wujud secara langsung ataupun tidak secara langsung. Ini menunjukkan peri pentingnya kita menguruskan kewangan kita secara Islami, secara halal, supaya selain daripada kita melakukan perancangan kewangan yang baik untuk kita menjalani kehidupan harian yang biasa, tetapi juga untuk kita memastikan kita mempunyai kewangan yang bagus, pengurusan kewangan yang cekap supaya kita boleh membuat ibadah-ibadah yang dianjurkan ataupun yang diwajibkan di dalam Islam ini semua. Ini contoh, dan sebab itu dalam bab fiqh muamalat ini jarang, kadang-kadang dari satu sudutlah saya merasakan jarang-jarang disentuh. Kerana apa? Kerana hatta kita tidak diajar. Ini secara general lah, secara umum ni kita tidak diajar tentang ilmu pengurusan kewangan, tak kisah secara konvensional ataupun Islamik. Sejak di bangku sekolah kita tidak diajar berkaitan dengan ilmu pengurusan kewangan yang sangat penting untuk kita menguruskan kewangan kita. Dan ilmu ini penting kerana dia melibatkan kelangsungan hidup kita, dan juga penting untuk kita faham bahawa ilmu ini adalah hanya satu cabang ilmu lah, daripada ilmu yang hanya satu juzuk ilmu yang daripada ilmu Islam yang sangat luas, sangat besar, dan semua penting. Kita tidak menafikan yang ilmu lain tidak penting. Contoh ilmu tajwid sesuai dibahaskan ketika kita belajar tentang Al-Quran. Fiqh ibadah penting untuk kita belajar
dan menyempurnakan ibadah kita. Begitu juga dengan fiqh muamalat. Penting untuk kita memahami dan menguruskan duit kita dengan cara yang halal. Dan setiap ilmu ini ada mereka yang perlu dirujuk. Kita tidak dalam hal dunia. Contohnya lah dalam ilmu kedoktoran, contohnya kita tidak rujuk. Contohnya haiwan peliharaan kita, contoh kucing kita, dia sakit, kita tidak bawa pergi jumpa doktor pakar jantung. Tak, kita akan jumpa bawa ke klinik haiwan. Kita jumpa doktor haiwan. Setiap orang ada bidang-bidangnya yang perlu dirujuk. Begitu juga tidak wajar sepatutnya seseorang itu bertanya tentang contohnya halal dan haram, contohnya berkaitan dengan kewangan, dengan contohnya mereka yang pakar dalam bab tajwid umpamanya, melainkan asatizah tersebut contohnya mempunyai ilmu dan kepakaran untuk menjawab contohnya berdasarkan fatwa-fatwa yang ada ataupun sebagainya. So di sini pentingnya kita, jika di dalam dunia biasa kita boleh membezakan siapa doktor pakar jantung, siapa doktor haiwan, siapa dalam bab hatta dalam bab tukang rumah pun sebenarnya contohnya lah dalam bab elektrik umpamanya ada beza. Contohnya mereka yang contohnya wireman, chargeman, ini semua ada sijil-sijilnya. Ada kepakaran yang perlu orang rujuk dengan tukang elektrik biasa. Ini semua apabila jika dalam ilmu-ilmu yang lain itu ada mereka-mereka yang khusus dalam bab ilmu ini yang perlu dirujuk, maka begitu juga dalam bab fiqh muamalat ini. Salah satu sebab kenapa contoh ini dibawa ialah kita selalu didatangi oleh orang-orang yang contohnya bertanya tentang hukum halal haram tentang suatu katalah produk perkhidmatan ataupun instrumen. Apabila kita jawab sekiranya tidak memenuhi kehendak penyoal, selalunya penyoal akan pergi kepada contohnya ustaz lain. Dan apabila ustaz yang lain itu pun jawab yang tidak mengikut selera penyoal, maka penyoal akan terus lagi. Ini kita panggil isu fatwa shopping, yang mana dia akan pergi sehinggalah kepada satu ustaz yang ustaz tersebut pun contohnya join ataupun telah pun membeli instrumen tersebut, dan akhirnya ustaz tu kata instrumen tersebut adalah halal, maka orang yang bertanya itu akan mengatakan bahawa semua ustaz-ustaz yang melarang ataupun yang mengharamkan instrumen tersebut tak boleh pakai, ustaz inilah yang boleh pakai. So ini penting untuk kita faham bagaimana kita membezakan dan kita tidak melihat, di samping sebenarnya kita tidak melihat siapa yang berucap ataupun memberikan fatwa, tetapi penting untuk kita faham realiti di sebalik mereka yang mengeluarkan fatwa. Dan okey, berbincang tentang topik ini, apabila kita nak lihat di mana kepentingan kita menguruskan muamalat ataupun pengurusan kewangan ini dengan cara yang islami, dengan cara yang halal, antaranya ialah mungkin sesuatu yang penting untuk dibahaskan ialah supaya wujudnya keamanan dan keadilan. Mungkin terlalu besar perkataan keamanan dan keadilan itu untuk ditunjukkan, tetapi cukup sekadar jika sebenarnya seseorang itu bermuamalat dengan cara yang halal, dengan cara yang betul, kita boleh lihat di dalam contohnya umpamanya ada kontrak-kontrak yang bila kita lihat kenapa berlakunya pergaduhan, kenapa berlakunya perkara yang tidak puas hati, tidak ada sifat redha meredai. Jika kita nilai dan akhirnya kita akan lihat, kerana ada contohnya syarat-syarat ataupun ada perkara-perkara yang tidak dipenuhi,
berdasarkan dari aspek kepatuhan syariah. Itu contoh. Yang pertamanya, kita nak mengharapkan berlakunya keamanan dan keadilan. Yang kedua, kita inginkan kegiatan ekonomi yang bersih, bersih dan halal. Okey, dalam bab makanan contohnya kita laungkan slogan halalan thayyiban. Okey, begitu juga dalam bab transaksi, dalam kita bermuamalah. Kita nak sesuatu yang bersih dan halal. Bersih dan halal. Contohnya jika seseorang itu melakukan satu transaksi yang melibatkan seseorang itu mendapat pendapatan yang tidak patut syariah, yang haram, maka pendapatan tersebut perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan, contohnya dengan memberikan bahagian tersebut kepada Baitul Mal di bawah kategori harta tidak patut syariah, untuk dibersihkan. Kerana apa? Kerana dia tidak boleh memanfaatkan harta yang haram. Dalam bahasa mudahnya, dia tak boleh telan duit tersebut ataupun pendapatan, keuntungan tersebut. Itu contohnya. Poin yang ketiga, kita mengharapkan supaya kita mengharapkan kita dapat dengan sistem muamalat Islam ini, kita dapat melahirkan manusia yang berakhlak. Okay? Bila kita kata manusia yang berakhlak ini, maksudnya dalam kontrak, dalam kontrak dia ada contohnya pihak-pihak yang berkontrak. Okay? Pihak-pihak yang berkontrak. Dalam kontrak ini kita boleh lihat contohnya dalam bab kontrak sewa. Ambil contoh kontrak sewa. Kita ada pemberi sewa, okay, lessor, kita ada penyewa, lessee, okay, ataupun orang yang menyewa lah, dengan orang yang tukang beri sewa. Di dalam kontrak mestilah difahami tanggungjawab masing-masing. Okay, jika kita boleh kaitkan dengan isu gaduh tadi, kita boleh tengok kadang-kala seseorang, contohnya penyewa rasa tak puas hati ataupun pemberi sewa tak puas hati, kadang-kala kerana tidak dimasukkan secara tanggungjawab masing-masing secara jelas di dalam kontrak sewaan tersebut. Sedangkan sekiranya semua ini difahami secara jelas oleh pihak-pihak berkontrak di awal kontrak, maka tidak wujud kita boleh menutup ruang-ruang tidak reda ataupun bergaduh dan sebagainya. Inilah tujuan kontrak, supaya pihak-pihak berkontrak ini dapat melakukan ataupun kontrak ini dengan konsep reda meredai, at-taradi minkum, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran. Reda meredai antara dua pihak, antara penjual, pembeli. Maka apabila contohnya penjual membeli barang, pembeli membeli barang daripada penjual, dia akan dapat barang, dia akan beri duit. Penjual dapat duit, happy. Pembeli dapat barang, happy. Dua-dua reda meredai. Itu contoh yang klasik lah. Yang bagaimana dua-dua orang puas hati, dua-dua orang happy. Begitu juga dengan pemberi sewa, penyewa, macam-macam. Begitu juga dengan kontrak-kontrak pelaburan umpamanya. Katalah contoh kontrak pelaburan yang melibatkan perkongsian untung contohnya. Okey, mungkin ada sleeping partner dalam erti kata pelaburan lah, dalam konteks pelaburan, yang mana contohnya seseorang pemodal, pemberi modal, dia bagi modal tapi dia tidak melibatkan diri dalam pengusahaan yang dijalankan ataupun pelaburan yang dijalankan, maka akan ada pengusaha pula, orang lain yang akan melakukan pelaburan tersebut. Contoh mudah yang saya selalu berikan, contohnya mungkin seorang pakcik yang contohnya melabur, memberi duit, dia mempunyai duit tapi dia tak mempunyai masa, maka dia melihat, okey, contohnya anak saudara dia baru lepas SPM, tak tahu nak buat apa, memerlukan modal untuk contohnya berniaga burger contohnya, okey, di satu taman. Setelah dibuat kajian, dia melihat okey, potensi
perniagaan burger tersebut akan boleh mendapatkan pulangan yang bagus. Maka apa yang dia buat, contohnya dia jumpa pak cik dia, okey, untuk mendapatkan modal. Maka pak cik dia tersebut ialah pemberi modal. Maka dia ialah pengusaha. Maka dia yang akan menjual burger tersebut. Maka sekiranya ada keuntungan selepas ditolak ke semua kos-kos berkaitan, maka keuntungan yang boleh diagihkan kepada kedua-dua pihak berkontrak itu adalah satu perkongsian untung. Itu contohnya. Maka setiap orang mempunyai jelas tentang tanggungjawab dan peranan masing-masing. Dan kita juga nak poin nombor 4 ini ialah berkaitan dengan kita melakukan kita nak melakukan kontrak, nak bermuamalah dengan metod ataupun dengan kaedah yang diredai oleh Allah Subhanahu Taala. Kita tak nak dengan kaedah yang diharamkan, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala. Kita nak semua transaksi kita ini dilakukan dengan cara yang diredai oleh Allah SWT, diberkati oleh Allah SWT, supaya kita boleh bersyukur, kita tenang, dan kita boleh meraih keuntungan tersebut dengan cara yang halal. So maka tak kisahlah siapa pun sama ada dia ustaz ke, dia imam ke, dia bilal ke, maka apabila kita melakukan kontrak, maka penting untuk kita memastikan kesemua rukun-rukun dalam kontrak itu jelas, peranan-peranan yang dipertanggungjawabkan di antara pihak-pihak yang berkontrak itu dapat dilaksana. Contohnya banyak kes-kes umpamanya secara peribadilah yang saya dengar, contohnya walaupun seorang imam tersebut contohnya menjadi kontraktor, apabila tidak dapat disiapkan pada waktunya, ataupun adanya cacat cela dalam renovation yang dilakukan, maka ini sebenarnya memberi kesan walaupun seseorang itu adalah contohnya ustaz ke, imam ke, bilal ke, maka penting untuk kita memastikan kontrak itu dibuat secara patuh syariah. Poin yang terakhir, yang kelima, iaitu kita berhasrat untuk menggalakkan, tujuan fiqh muamalah ini ialah untuk menggalakkan sikap kerjasama antara sesama manusia dan juga sikap tolong menolong. Dan ini sesuatu yang mungkin tidak dipentingkan di dalam sistem konvensional, yang mana contohnya jika kita ambil contoh ahlong ataupun ceti lah, apabila seseorang itu diberi pinjaman dengan kadar bunga, tak kisahlah nama perkataan baik yang terma baik yang digunakan, sama ada dia bunga ke, faedah ke, apabila diberikan kepada pinjaman tersebut kepada peminjam, maka pemberi pinjam itu tidak langsung peduli tentang apa yang berlaku kepada peminjam. Apa yang pemberi pinjam tahu ialah peminjam perlu membayar dengan lebih banyak. Tak kisah daripada mana dia ambil duit tersebut, sama ada dia untung atau tidak. Yang penting, contohnya konsep along ataupun ceti ini ialah dia mengharapkan peminjam akan bayar faedah bunga yang ditetapkan tepat pada masanya. Ini berbeza dengan konsep ataupun kontrak syariah yang digunakan, yang mana contohnya kalau kita tengok contoh tadi, perkongsian untung. Apabila contohnya seseorang itu memerlukan modal, seorang budak lepasan SPM tadi nak berniaga burger, tak ada modal, pak cik dia tolong, pak cik dia bekerjasama dengan dia, sama-sama untung, sama-sama bekerjasama dalam satu usaha sama, joint venture. Ini contoh-contoh. Begitu juga dalam konteks yang lebih besar, kita tengok contohnya konsep, contohnya bond lah. Bond merupakan kertas hutang yang
dijual beli, yang dikeluarkan semata-mata untuk mendapat pinjaman, dengan ketetapan bahawa perlu membayar pemberi pinjam tersebut dengan harga, kupon ataupun apa sahaja bahasa yang digunakan, dengan lebih tinggi. Berbeza dengan kalau jual beli saham, yang mana kita terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan syarikat tersebut, turun naik syarikat tersebut kita bersama-sama, apabila kita menjadi contohnya sebahagian besar daripada pemegang saham. Itu adalah konsep perkongsian untung rugi, yang mana kalau syarikat tersebut, syarikat yang berpotensi, syarikat yang bagus, nilai syarikat tersebut naik, maka kita untung, kita sama-sama untung. Jika syarikat tersebut rugi, kita sama-sama rugi. Ini adalah konsep kerjasama tolong-menolong yang dianjurkan, yang digalakkan dalam Islam, yang berada wujud dalam fiqh muamalat ini. Ini adalah contoh-contoh kenapa pentingnya kita membangunkan sistem kewangan Islam ini, supaya kita boleh menjadi alternatif kepada sistem konvensional yang berada yang telah lama bertapak, yang telah mengambil peranan dari sudut global ini, supaya kita dapat melakukan transaksi dengan cara yang halal. Sebab itu pentingnya kita mendukung dan menyokong sistem kewangan Islam, supaya setiap kita boleh membantu supaya setiap apa yang kita lakukan, umat Islam lakukan, adalah halal. Jika poin terakhir yang mungkin saya boleh kongsikan di sini ialah perbezaan antara contohnya fiqh ibadah yang kita selalu belajar dengan fiqh muamalat. Bila kita cakap tentang kaedah dalam memahami topik ini, suka untuk saya gunakan contohnya dua contoh mudah bagaimana kita nak membezakan antara fiqh muamalah dalam kewangan Islam ini dengan mungkin fiqh ibadah yang lain. Dalam bab ibadah umpamanya, semua kita tahu bahawa dalam bab ibadah ini dia adalah sesuatu yang bersifat tetap. Kita tak boleh main ubah-ubah. Dia tidak bersifat anjal, melainkan ada dalil lah. Contohnya, kita tidak boleh hanya kerana kita rasa diri kita rajin pada awal pagi, maka kita bersemangat untuk melakukan solat subuh 4 rakaat. Tak boleh. Kerana hakikatnya yang telah ditetapkan adalah 2 rakaat solat subuh. Kalau nak solat sunat lain sebelum solat subuh tersebut, solat tahajud dan sebagainya, maka solat subuh itu sendiri tetap 2. Sebab tu kaedah fiqh mengatakan al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal hukum sesuatu ibadah itu adalah bersifat tawakuf, dalam arti kata terhenti. Terhenti bermaksud terhenti sehingga ada dalil. Kalau tak ada dalil tak boleh buat. Tak boleh kita suka-suka tambah rakaat dalam solat subuh. Ini contoh mudah. Tetapi berbeza dalam bab muamalah. Dalam bab muamalah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum sesuatu dalam muamalat ini, hukumnya ialah harus. Boleh buat semua benda. Semua adalah fleksibel dan anjal. Saya bagi contoh mudah. Yang diharamkan contohnya jelas. Contohnya kita tidak boleh makan khinzir. Kita tidak boleh minum arak. Tetapi apa yang kita boleh makan, apa yang kita boleh minum, jika nak disenaraikan penuh. Satu buku, ratusan muka surat ataupun halaman pun tak habis nak ditulis benda yang kita boleh makan, benda yang kita boleh minum. Tetapi apa yang diharamkan itu jelas. Maka sebab itu pentingnya dalam bab fiqh muamalah ini ialah untuk sekurang-kurangnya kita faham apa elemen-elemen haram yang perlu kita jauhi. Sekurang-kurangnya dengan ilmu tersebut,
kita boleh menjauhi perkara-perkara yang haram tersebut dan hanya terlibat dengan transaksi-transaksi halal yang sangat banyak. Okey. Transaksi itu maksudnya contohnya jika kita tak dibenarkan untuk membeli arak, tapi kita boleh membeli segala jenis air di atas muka bumi ini yang dijual selagi mana air tersebut adalah bukan arak. Contohnya lah, ataupun dia tidak air tersebut bukan racun lah, maknanya air minuman yang boleh diminum. Ini contoh uh, perbezaan bagaimana dalam bab ibadah yang rigid, yang ketat. Adapun dalam fiqh muamalah, contohnya saya boleh berurusan dengan orang tersebut dengan apa jua cara. Okey, sama ada saya nak sewa daripada beliau, ataupun beliau nak jadikan saya sebagai wakil, ataupun beliau nak lantik saya sebagai contohnya pengusaha. Ada banyak hubungan antara manusia dengan manusia, dan sebab itulah dalam fiqh muamalah ini sangat fleksibel, namun kita kena berhati-hati dengan elemen-elemen haram yang wujud. Okey, yang wujud. So daripada sini kita tahu sekurang-kurangnya membezakan dua dunia fiqh ibadah ini dan fiqh muamalah ini dalam kita memahami bab ini. Dan sekurang-kurangnya saya harap jika kita pergi nanti kepada elemen-elemen haram yang kita akan bahas, yang kita akan bincang secara detail dalam bahasa yang santai lah, insya-Allah, yang mudah untuk kita fahami. Kita hanya perlu mengelak elemen-elemen haram ini saja. Sekurang-kurangnya apabila kita telah belajar, kita tahu elemen ini contohnya wujud dalam apa sahaja produk, perkhidmatan ataupun instrumen yang digunakan, maka kita boleh jauhi sekurang-kurangnya, dan kita pergi kepada produk, instrumen ataupun perkhidmatan yang halal, yang jelas halal. Saya rasa setakat itu dulu untuk dalam sesi perkongsian kali ini. Saya buka kepada soalan sekiranya ada lah, sekiranya ada, dan insya-Allah kita akan mengupas topik-topik yang berkaitan. Ada soalan yang telah diajukan. Bagaimana soalan daripada saudara Safar, Safar Otai. Okey, yang bertanya tentang bagaimana pekerja-pekerja bank, adakah ini termasuk mendapat gaji yang tak okey? Maka sekiranya pekerja bank tersebut bekerja untuk membangun dan mendukung sistem kewangan Islam, semestinya itu adalah halal. Adapun sekiranya pekerja bank tersebut bekerja yang mana pekerjaan tersebut menyebabkan beliau terpaksa melakukan transaksi-transaksi pinjaman dengan kadar riba, maka itu adalah sesuatu pekerjaan yang disebutkan dalam hadis yang perlu dielakkanlah, yang perlu dielakkan kerana terlibat secara langsung dalam transaksi yang berasaskan riba. Itu nanti kita akan sebut dengan lebih terperinci apabila kita masuk ke dalam bab elemen haram dalam bab riba. Saya rasa harap menjawab soalan lah, walaupun seringkas mungkin, kerana pekerja di bank ini ada banyak, tidak sama. Semua mereka yang bekerja di bank itu tidak sama, kerana kita tak boleh samakan mereka yang terlibat di bahagian depan, contohnya frontliner, contohnya di bahagian kaunter, dengan seorang contohnya Pak Guard yang menjaga keseluruhan bank tersebut, yang mana mungkin di satu premis itu ada perbankan Islam dan juga perbankan konvensional. Okay? Bercakap tentang contohnya apa saranan yang mungkin boleh dibuat oleh mereka yang terlibat secara terus contohnya dalam transaksi riba ini, ialah seeloknya cuba untuk memohon. Dalam konteks sekarang ini kita boleh lihat hampir ke semua perbankan konvensional telah pun
juga turut berlumba-lumba untuk menawarkan produk dan perkhidmatan patuh syariah. Okay? Syariah compliant product and services. Contohnya kita boleh lihat di Maybank umpamanya telah ada subsidiary lain iaitu Maybank Islamic. Okay? Kita tengok hatta Hon Leong Bank pun ada Hon Leong Islamic. OCBC dan sebagainya. Semua yang asalnya merupakan perbankan konvensional kini mempunyai window, tingkap ataupun subsidiary yang melakukan kewangan Islam. Maka pada mereka yang terlibat itu ataupun yang bekerja di perbankan konvensional, wajar untuk membuat permohonan supaya boleh masuk ataupun sama-sama membantu, mendukung dan menyokong perbankan Islam. Saya rasa setakat itu yang saya dapat kongsilah untuk mereka yang bekerja dengan perbankan konvensional. Okay, saya rasa jika itu untuk hari ini, kita akan sambung dengan topik-topik yang lain yang mana tuan-tuan puan-puan boleh lihat di sini. Tuan-tuan digalakkan. Ini adalah satu bentuk, saya yakin, pelaburan yang kekal lama, pelaburan akhirat kita, untuk sama-sama menyumbang kepada penganjur yang ingin membuka cawangan IDT di Kota Kinabalu. Saya rasa setakat itu dulu untuk perkongsian kali ini. Moga ada manfaat yang boleh dibawa pulang lah di sepanjang tuan-tuan puan-puan mendengar perkongsian selama lebih kurang 1 jam ini. Dan kita akan sambung dengan perkara-perkara yang lebih penting, lebih teknikal, namun akan cuba disesuaikan dengan latar belakang para pendengar semua, insya-Allah. Saya rasa setakat itu dulu. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.